فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udul marid wa at'imul ja'i' wa fakkul 'ani. Hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, ziarahilah orang sakit, berikanlah makanan kepada orang yang lapar, dan bebaskanlah tawanan. Dalam hadis ini ada 3 saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama, ziarahilah orang sakit, kan. Tak kiralah sama ada sakit ringan ataupun berat, kita ziarah, kerana ziarah ini adalah dapat menggembirakan orang yang sakit dan dapat doa daripada malaikat kepada orang yang pergi ziarah lah, kan. Contohnya kita pergi ziarah kawan-kawan kita ataupun adik-beradik kita, saudara mara kita yang sakit, kita akan mendapat doa daripada 70,000 orang malaikat. Betul ke? 70,000 orang malaikat, betul ke? Assalamualaikum Atira. 70,000 orang malaikat, betul ke? Salah kan? 70,000 malaikat teruslah, tak payah orang-orang lah. Malaikat bukan orang kan? Jadi pahala besar ziarah orang sakit ni, jangan kita lepaskan peluang ini. Grab the opportunity, kan, dapatkan peluang itu untuk ziarah orang sakit, kerana doa malaikat ini doa yang mustajab. Doa yang mustajab, ya. Kejap panggil ni isteri saya kejap. Apa nama telefon ni, dah nak habis bateri ni. Mi, mari kejap Mi. Mi ambil charger telefon nak habis bateri. Kejap ya. Tak apa, kita teruskan pelajaran kita. Assalamualaikum Sayyidah. Yang kedua, Rasulullah menyarankan supaya memberi makan kepada orang yang lapar. Bukan, Redmi. Memberi makan kepada orang yang lapar. Suatu amalan mulia juga kita beri makan kepada orang yang lapar, iaitu orang yang sangat-sangat memerlukan makanan. Kalau kita bagi mereka, sangat-sangat bersyukurlah, kan. Sangat-sangat gembira di atas pemberian kita. Jadi amalkan selalu memberi makan kepada orang yang kesusahan, terutamanya dalam musim COVID-19 ni, kan, di mana ramai orang yang diberhentikan kerja, tidak ada gaji, tidak ada duit, kan. Mereka berada dalam kesusahan. Kita membantulah mereka dengan berikan keperluan asas seperti beras, gula, tepung dan sebagainya. Kalau tak nak bagi bahan mentah, kita boleh beri makanan yang sudah siap dimasak. Seperti biasanya kalau tempat kita ni, kita buat pada malam Jumaat, kita buat tahlil pada malam Jumaat, lepas tu kita beri makan kepada jemaah masjid, kan. Suatu amalan yang sangat mulia dan sangat dituntut dalam Islam. Yang ketiga, membebaskan tawanan. Kalau zaman dulu ada peperangan, jadi ada tawanan perang, kan. Sebaik-baiknya kita bebaskan tawanan perang itu selepas kita berdakwah kepada mereka untuk menerima dakwah Islam. Baik, kemudian kita tengok adab terhadap orang sakit. Yang pertama, mendoakan kesihatan mereka. Macam mana doa bagi orang sakit?
As'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yu'afiyaka wa yashfiyak illa afahullah min zalikal marad. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, kan. Doa ni daripada hadis yang bermaksud, aku bermohon kepada Allah yang memiliki arasy yang tinggi, semoga kamu diberi kesembuhan dan kesihatan. Hanya Allah yang menyembuhkan dari penyakit itu. Hanya Allah yang boleh menyembuhkan sebarang penyakit. Kemudian membantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Kita tunjuklah bagaimana cara solat bagi orang sakit, bagaimana cara mengambil tayamum, kan. Kita ingatkan dia, walaupun sakit, jangan tinggalkan kewajipan untuk bersolat. Kemudian dari segi emosi, memberikan semangat, motivasi agar mereka sabar dan reda dengan ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Bila kita ditimpa ujian, ada dua sebab. Yang pertama, sama ada Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kita, Allah hendak memadamkan dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Ataupun kalau dosa kita tidak ada, Allah hendak meninggikan darjat kita di dalam syurga. Kemudian tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman dengan bunyi bising dan tempoh ziarah yang lama, kan. Kalau boleh masa ziarah orang sakit tu, janganlah bawa budak-budak kecil, baby ke, nanti baby tu keriau pula, kan. Ganggu orang sakit tu. Lepas tu ziarah tu pula jangan terlalu lama, memadai lebih kurang 10 minit, bertanya khabar, kan. Lepas tu jangan terlalu lama lah, contohnya setengah jam ke sejam, kan. Boleh mengganggu orang sakit tu hendak berehat. Kemudian dari segi fizikal, memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Mungkin bila kita pergi ziarah tu tidak ada anak-anak dia ataupun adik-beradik dia yang menguruskan kebersihan, kita tolonglah lapkan badan dia, ambil kain basah lap pada badan dia. Ataupun kita tengok pampers dia boleh dibersihkan, kan. Kita minta izin pada dia, boleh saya bersihkan pampers kamu? Kalau dia kata boleh, bolehlah kita tukar. Kalau kata tak boleh, jangan kita paksa dia pula, kan. Menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Keperluan asas ni seperti makan, kan. Contohnya dia tinggal sebatang kara, kan. Kita tanya dia dah makan belum? Belum. Kita bawa lah bubur nasi ke, kita suapkan untuk dia, kan. Suatu amalan yang mulia lah. Apa hikmah kita ziarah orang sakit ni? Menggembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan mana-mana orang sekalipun, walaupun bukan Islam, kan. Kalau kita pergi ziarah ketika dia sakit, dia rasa sangat happy, enjoy, gembira, seronok, kan. Sebab kesakitan dia dirasai oleh orang lain, kan. Kita berkongsi masalah dengan dia, kan. Jadi dia rasa gembira dan rasa tenang sedikitlah bila kita ziarah dia tu. Kemudian mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pergi ziarah orang sakit ni, secara tidak langsung akan mengeratkan tali silaturahim, kan. Kita bagi salam dengan dia, kita bersalam dengan dia. Tapi musim Covid ni cuma letak tangan di dada dan kita tundukkan, kan. Norma baru ya. Kemudian melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Bila kita tengok orang sakit tu melahirkan keinsafan pada kita, syukur, alhamdulillah aku tak diuji kesakitan seperti dia, kan. Itu start pergi tengok
Tuan Imam, tak payah sebutlah siapa ya. Tuan Imam di tempat ustaz ni, dia dulu kena penyakit kencing manis. Lepas tu baik, diuji pula dengan sakit buah pinggang kan, sehingga kaki dia bengkak kan. Anak-anak tolong doakan supaya Tuan Imam ni sihat seperti sedia kala dan dapat menjadi imam semula, dapat bertugas menjadi imam semula ya. Amin. Amin. Terima kasih Sasha. Lagi satu, bila kita ziarah ni mengeratkan silaturahim kan, dapat memberikan dua fadilat kepada kita, iaitu dimurahkan rezeki oleh Allah. Bila kita mengeratkan silaturahim ni, Allah akan murahkan rezeki kita. Rezeki ni bukan duit yang banyak dalam bank kan. Rezeki ni berbagai-bagai, seperti diberi kesihatan yang baik, diberi keluarga yang bahagia, diberi pasangan hidup yang saleh dan salehah kan. Di samping harta yang banyak lah kan, seperti rumah, wang ringgit, keluarga, tanah dan sebagainya ya. Baik, kemudian sikit lagi ya, kita pergi kepada adab terhadap orang kurang upaya kan. Orang kurang upaya ni seperti apa? Seperti orang buta, seperti orang tua yang tak larat berjalan kan, yang bertongkat. Kita tengok dalil nakli daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nimra'atan kanat fi aqliha syai'un faqalat ya Rasulullah, inna li ilaika hajatan, faqala ya umma fulanin unzuri ayyasikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajataki, fakhala ma'aha fi ba'di turuq hatta faragat min hajatiha." Riwayat Muslim kan. Panjang sikit hadis ni, yang bermaksud seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, "Wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam sesuatu urusan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ibu, bagaimana caranya untuk aku membantumu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya. Ini salah satu daripada akhlak mulia yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang wanita yang kurang akalnya. Kurang akalnya kita kata dalam bahasa Perak agak tengin lah kan. Tak berapa cerdik lah kan, tak berapa pandai. Dia minta Rasulullah tolong dia. Assalamualaikum Harif Hakimi. Assalamualaikum Harif Hakimi. Lama tak jumpa Arif Hakimi ya. Rindu pula Ustaz pada Arif. Arif Hakimi, cuba jawab salam. Arif Hakim ni 4 sains 1 ke 4 ST 1 eh? 4 sains 1 Ustaz. Mana dia? Tak ada respon pun. Tak apa, kita teruskan ya. Oh, dia jawab dengan tulisan. Tak apalah kan. Sambung kepada hadis tadi. Bila perempuan yang kurang akal ni, tak berapa nak cerdik ni, minta tolong dengan Rasulullah kan. Ya Rasulullah, aku memerlukan pertolonganmu. Ya Rasulullah, tolonglah aku kan. Dia tak cerita pula dalam hadis ni tolong apa kan. Tapi Rasulullah ni tak kira siapa, walaupun perempuan kurang akal ke, walaupun orang dewasa, walaupun kanak-kanak, Rasulullah sentiasa
melayan umatnya dengan baik. Jadi Rasulullah pun bersabda, wahai ibu. Rasulullah ni seorang yang sangat ramah mesra. Walaupun perempuan tu bukan ibu, Rasulullah membahasakan perempuan itu sebagai ibunya. Bagaimana cara untuk membantumu? Nak tolong macam mana ni ibu? Kan? Jadi perempuan tu pun cakap, ikutlah saya, kan? Ikutlah saya untuk menolong pekerjaan saya. Lalu Rasulullah pun meluangkan masa. Rasulullah ikut perempuan tersebut sehingga perempuan tersebut dapat membereskan urusan dia sehingga selesai kerja dia, kan. Rasulullah pergi tolong perempuan tu, menunjukkan Rasulullah ni seorang yang mesra kepada umat dia, kan. Mungkin perempuan tu kurang upaya, kan, sebab kita dalam tajuk kurang upaya, kan. Rasulullah pergi tolong perempuan tu. Jadi sebagai ibrah pada kita lah. Kalau ada orang minta tolong pada kita, kita hendaklah ringan tulang menolong orang yang memerlukan pertolongan kita. Baik, kita juga kena tahu definisi kurang upaya. Orang kurang upaya ni seorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif, secara berkesan dalam masyarakat. Dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Ini definisi daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat lah, kan. Dia tak dapat melibatkan diri dengan berkesan dalam masyarakat. Tak boleh bergaul dengan masyarakat lah. Dari segi fizikal dia lemah ataupun ada kecacatan. Mental dia pun lemah, kan. Intelektual dia, kepandaian dia pun lemah, kan. Panca indera pun lemah. Panca indera ni apa? Panca ni maksud 5 ya. Indera ni anggota, iaitu mata, telinga, lidah, kan. Dari rasa, dari bau, kan. Cukup tak 5? Kemudian kita tengok adab terhadap orang kurang upaya, ya. Bagaimana cara kita beradab, berhadapan, melayan mereka dengan baik. Dari segi ibadah, menyediakan kemudahan kepada mereka untuk melakukan ibadah dengan selesa. Katakan ada di antara anda akan menjadi jawatan kuasa masjid, kan. Di masjid anda tu sediakan laluan untuk kerusi roda untuk naik ke masjid. Lepas tu di dalam masjid sediakan kerusi bangku untuk orang yang tidak dapat solat dengan berdiri, kan. Jadi kita mudahkan urusan mereka. Kemudian di tandas juga sediakan tandas untuk OKU, orang kurang upaya, kan. Sebenarnya dah tukar ya istilah ni, orang kelainan upaya, ya, bukan orang kurang upaya. Sebab kalau kita sebut orang kurang upaya ni boleh menimbulkan rasa rendah diri, inferiority complex kepada mereka. Baik, kemudian membantu mereka dengan memberikan tunjuk ajar mengenai urusan ibadah, kan. Sebagaimana anak-anak belajar dalam tingkatan 2 yang lepas, iaitu solat bagi orang kurang upaya, solat bagi orang sakit, kan. Jadi kita tunjuklah pada mereka, seperti bila tak dapat untuk sujud ataupun duduk antara 2 sujud, kan. Jadi mereka kena berdiri juga bila takbir tu, kan. Takbiratul ihram tu kena berdiri. Allahu Akbar, berdiri. Lepas tu rasa tak boleh berdiri, barulah boleh duduk, kan. Lepas tu kena ingatkan kepada mereka, rukuk tu kena lebih tinggi daripada sujud, kan. Bila rukuk atas kerusi tu agak tinggilah. Lepas tu i'tidal, kan. Lepas i'tidal kita sujud. Sujud tu kena lebih rendah daripada rukuk tadi. Barulah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari segi emosi, memberikan layanan dengan penuh kasih dan sayang terhadap mereka.
Contoh lain dalam LRT kan, bila tengok orang buta ataupun orang mengandung kan, kita bagilah mereka duduk. Jangan kita buat tak tahu, buat-buat tidur kan. Bagi mereka duduk di dalam LRT. Kemudian kalau kita melihat mereka, orang buta hendak melintas jalan kan, laluan sibuk, kita pimpinlah orang buta tu melintas jalan dengan selamat. Kemudian tidak mengejek dan menghina mereka kan. Jangan mengejek. Don't mocking and yelling kan, kata orang lelaki. Jangan mengejek mereka sebab mereka mereka kurang kan. Kekurangan fizikal, mental, intellectual. Bila kita mengejek, mereka akan rasa lebih sedih lagi kan. Mereka rasa rendah diri dan sebagainya. Memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan. Yang paling banyak Ustaz perhatikan iaitu tempat parking OKU kan. Parking kereta OKU kan. Kalau boleh, biarlah betul-betul OKU yang memarkir kereta di tempat OKU, dan juga semua kemudahan lain lah, seperti tempat di dalam masjid, tandas OKU dan sebagainya. Janganlah kita gunakan kemudahan untuk mereka. Kemudian menyediakan ruang orang dan memberikan peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka kan. Sama seperti tadi jugalah, menyediakan tempat khas untuk OKU. Kalau kita diberi peluang untuk mentadbir suatu tempat, menjadi pentadbir suatu tempat kan, sediakan kemudahan untuk orang kelainan upaya ini. Apa hikmah kita berbuat baik kepada orang kurang upaya? Menimbulkan rasa dihargai, appreciate, dalam diri orang kurang upaya kerana mendapat perhatian dan keistimewaan. Mereka rasa dihargai lah kan, sebab kita melayan mereka dengan baik, menyediakan tempat kepada mereka dan sebagainya. Kemudian memupuk sifat kebersamaan terhadap semua golongan masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan. Kita tidak meminggirkan walaupun mereka kurang upaya. Di tempat ustaz ni ada seorang ustaz OKU dan dia diberi slot untuk mengajar di Masjid Batu 14 Lekir, iaitu pada hari Sabtu malam Ahad. Kalau anak-anak nak tengok ustaz tu, bolehlah datang ke Masjid Batu 14 Lekir pada hari Sabtu malam Ahad kuliah Maghrib. Kemudian melahirkan rasa syukur, alhamdulillah, kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Kita ni diberi oleh Allah fizikal yang sempurna, mental sempurna, intelektual pandai kan. 4 sains 1 pandailah kan. Kelas yang terpandai di SMAP. Jadi kita perlu rasa syukur pada Allah. Sebaik-baiknya selepas solat fardu tu kan, selepas kita berdoa, kita sujud syukur pada Allah. Macam mana sujud syukur? Selepas kita doa tu, kita masih dalam keadaan tahiyat akhir kan, kita angkat takbir lah. Allahu Akbar, kita niat, ya Allah aku nak sujud syukur. Lepas tu diam dulu dalam keadaan duduk. Lepas tu barulah kita sujud. Bila dalam sujud tu boleh baca sujud sejadah ataupun bacaan dalam sujud solat kan. Lepas tu kita bangkit, terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kemudian yang terakhir dah habis ya. Ni yang last ni kan. Memudahkan orang kurang upaya melakukan urusan harian. Bila kita sediakan tempat-tempat special khas bagi mereka, memudahkan mereka menjalankan tugasan bagi mereka, seperti menyediakan parkir kereta, menyediakan tandas OKU, menyediakan tempat duduk OKU dalam kenderaan awam kan.
Jadi memudahkan mereka untuk menjalani kehidupan sebagaimana orang yang normal. Baik, Ustaz rasa sekadar itulah pelajaran kita pada hari ini. Lepas ini kita akan jawab latihan. Ustaz harap semua dapat jawab dan PM Ustaz dalam Telegram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.